Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Irina Safi. Pengenalan bagi tajuk ini ialah ajaran sesat itu wujud di merata tempat dalam pelbagai agama. Kemudian umat Islam ni mula mengenali ajaran sesat setelah kewafatan Rasulullah SAW. Sebagai contoh, penafian kewajipan zakat, dakwaan menjadi nabi, pendewaan ke atas Sayyidina Ali dan juga dakwaan berkaitan Al-Quran. Kes-kes sedemikian terus berlaku di dalam dunia Islam. Seterusnya, untuk definisi ajaran sesat, mengikut takrifan yang diberikan oleh JAKIM, ajaran sesat ialah sebarang ajaran atau amalan yang dibawa oleh orang-orang Islam atau orang-orang bukan Islam yang mendakwa bahawa ajaran dan amalan tersebut adalah ajaran Islam atau berdasarkan ajaran Islam. Sedangkan pada hakikatnya ajaran dan amalan yang dibawa itu bertentangan dengan ajaran Islam yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah serta juga bertentangan dengan ajaran Ahli Sunnah. Secara ringkasnya, ia merujuk kepada sebarang ajaran, amalan atau kepercayaan yang menyimpang daripada ajaran agama yang sebenar, yang bertentangan dengan Al-Quran dan hadis, iaitu qiyas dan ijma', dan juga bertentangan dengan akidah Ahli Sunnah wal Jamaah atau 4 mazhab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yusaira. Saya ingin membentangkan tentang cara kita mengenal pasti ajaran sesat. Ajaran sesat merujuk kepada kepercayaan atau amalan yang menyimpang daripada ajaran agama yang sahih. Ajaran ini melalui individu-individu yang kelihatan benar, tetapi hakikatnya ia telah merosakkan akidah umat Islam. Yang pertama, penyelewengan akidah. Ajaran sesat biasanya mengandungi penyelewengan akidah dalam konsep ketuhanan dan kepercayaan asas. Contohnya seperti ajaran taslim. Ajaran taslim ini adalah ajaran sesat yang terawal di Malaysia. Antara fahaman yang ajaran taslim tekankan ialah tidak perlu sembahyang kerana Allah bersama-sama. Dan mereka menafsirkan ayat Al-Quran dan hadis mengikut nafsu sendiri. Yang kedua, penyelewengan hukum dan syariah. Ajaran sesat cenderung memutarbelitkan hukum syarak, menghalalkan yang haram dan sebaliknya. Contohnya, ada ajaran sesat yang menghalalkan zina atas nama pengabdian atau menganggap ibadat tertentu seperti solat atau puasa tidak perlu dilakukan. Yang ketiga ialah pemimpin yang mendakwa memiliki kuasa istimewa. Sesetengah ajaran sesat diketuai oleh individu yang mengaku bahawa mereka ada kuasa istimewa seperti kuasa ghaib, mukjizat dan dapat memberi syafaat. Pengikut diminta memberi kepercayaan penuh kepada pemimpin yang didakwa sebagai wakil Tuhan. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Seterusnya kita akan pergi ke faktor-faktor terpengaruh dengan ajaran sesat. Pertama sekali, jika seorang individu itu kurang pengetahuan agama, mereka akan lebih mudah terpengaruh dengan ajaran sesat. Seperti mana kita tahu, agama merupakan panduan hidup yang lengkap dan jelas. Agama mengajarkan kita untuk membezakan antara yang baik dengan yang buruk. Agama juga mengajarkan kita tentang hidup, cara berinteraksi dengan manusia, menghadapi ujian, kehidupan. Kita menjadi agama juga ialah makanan kepada rohani kita. Jika seseorang itu tidak memahami agama dengan sepenuhnya, mereka akan lebih mudah terjebak dengan ajaran sesat. Seterusnya ialah krisis identiti dan kehilangan keyakinan. Pertama sekali, apa itu krisis identiti? Krisis identiti ialah apabila seseorang individu itu merasa kehilangan arah, bingung dengan diri sendiri dan meragui tujuan hidup mereka. Pada saat-saat begini, mereka akan merasa sangat kosong dan ingin mencari jawapan atau penyelesaian yang boleh menjawab persoalan mereka dan memberi pengertian baru untuk hidup mereka. Individu seperti ini akan lebih mudah terpengaruh dengan pihak-pihak yang menawarkan jawapan cepat ataupun solusi yang mudah tanpa mengenal pasti dulu sumber mereka. Mereka akan lebih cenderung untuk memenuhkan rasa kekosongan yang mereka cari dan
akan lebih cenderung untuk terjerumus dengan ajaran yang sesat ini kerana rasa kekosongan mereka itu lebih penting daripada nilai agama dan kepercayaan diri mereka. Di sini kami lampirkan beberapa keratan akhbar yang mempunyai isu tentang ajaran sesat. Antaranya Al-Arqam yang kemudiannya ditukar nama kepada Gibbs. Ajaran ini bersefahaman bahawa solat Jumaat tidak wajib dan mendakwa Asy'ari tidak perlu kitab dalam proses pengajaran dan pembelajaran kerana ilmu itu datang sendiri daripada Allah Subhanahu Wa Taala dalam bentuk ilham. Yang kedua adalah Millah Abraham. Ajaran ini cuba menggabungkan tiga agama, membabitkan Yahudi, Nasrani dan Islam selain menghuraikan ajaran Al-Quran berdasarkan fahaman sendiri tanpa berdasarkan kitab tafsir. Seterusnya adalah Syiah. Seperti yang kita tahu, mereka ini hanya mempercayai Saidina Ali sahaja yang menghimpun Al-Quran dengan sempurna dan menolak kitab suci yang disusun oleh para sahabat Nabi yang lain. Syiah juga menolak hadis-hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Rasulullah SAW dan hanya menerima hadis yang diriwayatkan oleh para Imam 12. Nama saya Nasa Sabila Batrisha binti Muhammad Bahadi Buhari. Saya akan menerangkan tentang cara-cara untuk mencegah ajaran sesat. Yang pertama, melalui pendidikan agama yang kuat. Contohnya, banyak memberi pemahaman agama yang benar sejak dari kecil dan dalam lingkungan sosial supaya dapat mencegah masyarakat dari ajaran yang akan menyimpang. Contohnya, macam ibu bapa mengajar anak-anak mereka tentang pendidikan agama Islam dengan lebih baik dan mendalam. Yang kedua, menekankan tentang nilai kesatuan dan toleransi. Di dalam cara menangani isu ajaran sesat, sangat penting bagi kita untuk menjaga kesatuan masyarakat dan menekankan nilai bertoleransi agar tidak munculnya sebarang konflik. Contohnya macam masyarakat perlu melibatkan diri dalam program ilmiah seperti ceramah berkaitan agama di masjid-masjid. Yang ketiga, kajian dan fatwa oleh para ulama'. Contohnya, Dewan Fatwa Kebangsaan dan para ulama' sangat memainkan peranan yang penting dalam meneliti dan mengeluarkan fatwa yang berkaitan ajaran-ajaran dalam agama Islam. Sebagai contoh, umat Islam perlulah sentiasa berpandukan kajian dan fatwa yang benar berdasarkan para ulama'. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurdami Amani binti Muhammad Hafiz. Apa yang dapat disimpulkan adalah Islam adalah cara hidup lengkap yang meliputi segala urusan kehidupan manusia. Islam adalah agama yang mudah dalam arti kata lain yang sesuai dilaksanakan dari segi tempat, masa dan keadaan sesuai dengan fitrah kejadian manusia. Sebagai seorang Muslim, kita perlulah mencari ilmu agama dengan sumber yang tepat agar dapat menghindari ajaran-ajaran sesat yang berada di Malaysia. Kita perlulah menjauhi perkara ini kerana ianya boleh mendatangkan dan memasukkan akidah. Pihak berkuasa perlu mengambil cakna dan bertindak tegas bagi membasmi isu ajaran sesat yang berada di Malaysia ini. Sekian, terima kasih.